Kiri, masuk dah kiri. Ada orang tolong masukkan. Okey, thank you. Okey. Okey, boleh nampak tak saya punya paparan di skrin? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Okey, awak kena mahir untuk bahagian A. Setakat inilah, okey, markah yang diperuntukkan untuk awak adalah 30 markah dan masa yang dicadangkan, okey, adalah 45 minit. Okey, tadi saya bagi dekat awak pukul 11.30 sampai pukul 12 suku. Okey, so memang 45 minit lah. Betul tak? Okey. So saya rasa awak dapat menjawab dengan baik lah. Okey. Jangan lupa yang belum send tu tolong send dekat saya. Sambil kita bincang sama-sama lah. Okey, di sini nombor 1 kalau perhatikan markah dia hanya 1 sahaja. Okey. Okey, soalan dia adalah dia minta awak lengkapkan, okey, pada bahagian yang terakhir tu di mana dia minta awak nyatakan pekerjaan. So, apakah pekerjaan dia? Okey, yang first kali adalah apa benda tu? Guru. Pelukis? Di mana ya? Pelukis? Oh, pelukis pelan. Pelukis pelan. Di sini kita bukan setakat cari jawapan. Awak kena interpret, okey, setiap apa yang ditulis di situ lah. Okey. Pelukis plan, okey, dia sediakan lukisan teknikal. Hari tu saya cerita dengan budak Etan 5. Okey. Di sini dia ada perincian dia lukisan teknikal. Okey. Yang ni awak kena jelas lah. Sebab kadang-kadang kita terkeliru. Okey, cuba tengok yang kedua. Kita ada arkitek. Okey. Arkitek, dia perbezaan arkitek dengan jurutera. Okey. So jawapan di sini awak dah tahu dia adalah jurutera. Tak cantik lah pen ni. Sekejap. Sekejap Ini dalam... Okay, we try. Yang ini adalah jurutera. Okay. Okey, untuk yang ketiga adalah jurutera. Okey, so apa perbezaan saya nak tanya awak antara arkitek? Arkitek jurutera, apa benda yang awak nampak di situ? Perbezaan dia. Ada siapa boleh bagi jawapan? Apakah perbezaan jurutera dengan arkitek? Apa beza? Arkitek tu ya tolong rangka idea untuk jurutera. Okey. Betul Cumanya di sini dia punya keyword dia adalah dia mengesahkan plan. Okey. Dia sahkan plannya. Okey. Sedangkan jurutera dia akan sahkan lukisan teknikal. Nampak Ini perbezaan yang ketara dia lah. Okey. Kalau arkitek dia lebih kepada plan-plan. Tapi jurutera dia tak pergi kepada plan tau. Dia lebih kepada lukisan teknikal. Lukisan teknikal kalau kita tengok secara kasarnya dia adalah plan juga.
Tapi plan jurutera ni dia lebih kepada technical. Okay? Spek technical. Kalau yang arkitek punya dia lebih pentingkan dari segi ciri-ciri estetika dia. Estetika apa maksud dia? Apa maksud estetika? Dia ada beza. Arkitek dia lebih pentingkan estetika. Tapi jurutera dia tak berapa nak tengok sangat estetika. Tapi dia lebih kepada safety. Sebab jurutera ni tugas dia adalah untuk reka bentuk. Reka bentuk ni bukannya macam you nampak dia draft tu, dia lukis ni, tak. Dia reka bentuk ni maksud dalam engineering dia adalah buat kiraan. Dia akan kira beban yang ditanggung oleh satu-satu bangunan, okay? Di mana proses awal dia akan interpret, dia akan buat lukisan arkitek tu kepada lukisan teknikal dia. And then dia akan buat pengiraan. Okay? Dia buat pengiraan dari segi apa? Dia akan kira berapa saiz besi yang akan dimasukkan dalam tiang, okay, dalam slab, dalam beam. Itu adalah tugas jurutera. Jurutera tak melukis. Jurutera lebih kepada pengiraan. Okay, dia kira beban yang akan ditanggung pada bangunan. Sebab tu dia kena kira safety. Okay, so dia kurang nak tengok kepada estetika. Boleh faham tak? Arkitek dia lebih kepada design rumah. Okay, mungkin developer minta dia supaya design 3 bilik, 4 bilik macam ni. Okay, so arkitek ni dia cuba mengimajinasikan benda tu dan dia create dalam bentuk grafik, lukisan. Okay, jurutera dia buat pengiraan. Ingat tu dia berbeza sangat-sangat. Tugas jurutera dengan arkitek amat berbeza. Jurutera ni dia kena terra fizik. Okay, dia kena pandai buat calculation. Arkitek ni adalah dia kena pandai melukis lah. Pelukis plan ni dia akan lukis apa yang jurutera dah kira-kira dia akan lukis. Okay, ini adalah tugas pelukis plan. Okay, so biasanya pelukis plan ni dia adalah lulusan institut kemahiran lah. Okay, boleh faham tak perbezaan antara ketiga pekerjaan yang ada di sini? Sebab kadang kita takut awak tersilap antara arkitek dengan jurutera. Pelukis plan mungkin awak tak ada masalah sangat kot. Okay, tapi bila sampai kat jurutera arkitek tu takut awak tersilap lah. Okay, ada soalan tak setakat ini? Boleh ya? Okay, kalau awak betul, awak right lah. Okay, dalam you punya tu jawapan awak tu. Boleh kah? Boleh. Tak sukanya pakai apa ni? Apa tu? Orang kata sebab saya selalu pakai OneNote. Ni saya pakai PDF punya drawing. Problem sikit. Sekejap Boleh ke? Boleh Sorry sebab ni apa ni PDF dia tak berapa best sangat. Okay. Okay, yang kedua. Okay, soalan ni adalah soalan biasa yang awak jumpa lah. Jawapan untuk yang kedua adalah segitiga. Awak tulis bagi lengkap lah Segitiga awak eja betul-betul, okay. Segitiga apa? Jawapan awak apa? Sisi sama. Sama kaki. Kena ada kaki. Kalau sisi kita tak tahu yang mana satu. So dia kena, kaki tu kena ada. So dia adalah sama kaki. Boleh Dan yang kedua adalah satu daripada sudut. Yang ni you tahu dah. Segitiga dia adalah segitiga. Segitiga apa? Bukhari. Segitiga apa? Segitiga
tepat. Okay, so ciri-ciri untuk segitiga, segi empat kena hafal Boleh Okay, kita tengok nombor 3 kita di mana? Okay, nombor 3. Ni senang je ni. Okay, nombor 3. Apakah jawapan dia? Okay, sebelum tu. Alat ni, dia bagi tahu dekat awak apa dia? Set lengkung perancis. Okay, apa lagi peralatan lain yang fungsi dia adalah sama dengan lengkung perancis? Flexible curve. Flexible curve ataupun lengkung pembaris boleh lentur. Pembaris boleh lentur. Fleksibel lah. Okey, so apa kegunaan alat ini? Apakah kegunaan peralatan set lengkung perancis ini? Apa jawapan dia? Kegunaan dia adalah untuk apa? Untuk apa? Melukis garisan lengkung. Pandai pun. Melukis garisan lengkung. Boleh Awak betul semua kah? Alhamdulillah. Okey. So ingat balik kita just nak recall balik apa yang dah awak belajar. Sebab kadang-kadang kita takut awak terlupa, terbabas. Okey. So Raja 2 menunjukkan sebuah bulatan. Okey, dalam bulatan ni macam-macam benda yang dia boleh tanya awak. Okey. So Q adalah, apa jawapan dia? Q adalah Diameter. Okey, eja pastikan bagi betul. Okey, diameter dan QR. Okey, R adalah Tembereng. R adalah tembereng bukan temberang. Okey. So ejaan pastikan biar betul. Okey, tembereng. Okey, S adalah Lilitan. yes, S adalah lilitan. Okey, setakat itu ada persoalan? Untuk perincian bulatan kita akan bagi dekat awak secara bentuk nota lah nanti. Boleh untuk hafal. Ni baru je kita belajar masa saya, hari apa kita belajar ni? Hari Selasa kan? Ingat lagi tak? Ya. Ingat lagi tak guys? Ya. Okey. Ya. Saya nak highlightkan dekat awak. Ni paksi utama starting kita. Satu. Yang kedua di sini. Okey. Dan yang ketiga berada di sini. Saya rasa awak masih fresh lagi ingat lah. Okey. Dan ujung ni saya ada labelkan dia dengan huruf sesuatu lah. Okey, let's say saya labelkan dia dengan huruf M. Ni M. Nak hafal dia mudah aja. Okey, bila hari tu saya ada cakap dengan awak, kalau kedudukan titik M dia berada paling bawah, dia adalah paksi apa? Biasa. Paksi biasa. Kalau kedudukan dia paling atas, dia adalah terbalik. Yes, very good. Kalau M duduk di tengah-tengah, dia adalah paksi panjang. So awak dah memang mahir. Okey, awak dah ingat semua dah. Yang ini adalah paksi biasa. Okey. Yang ini adalah paksi terbalik. Okey. Dan yang ini adalah paksi panjang. Awak just refer pada kedudukan titik M ataupun mana-mana titik yang kita labelkan lah. Okey. Betul semua Boleh Okey, soalan 6. Ni pun kita baru je belajar. Apa dia A? Apa dia B?
Baru sangat belajar ni. Kalau tak boleh dapat 30/30 tak tahulah saya. Okey, apakah A? Nyatakan jenis pendimensian. Okey. So A adalah pendimensian apa? A Size. adalah pendimensian. Size. Okey, pandai. Okey. Dan B pula adalah pendimensian. Pendimensian apa? Kedudukan. Pandai dah tu. Kalau saya tanya 38, apakah ini? Sudut. Pendimensian sudut. Okey. Kalau yang ini pula, Diameter. diameter. Ingat, diameter awak kena labelkan dia dengan simbol ini. Ni baru betul. Kalau you labelkan dia sebagai D, salah. Memang dia sebut diameter, tapi kita tak label dia sebagai D. Ingat Dan kalau R pula, apa cerita dia? Pendimensian apa? Jari. Pandai. Dia adalah jari. So ada mahir lah. Okey. Untuk jenis dimensi, bila awak diminta untuk cari dia punya jawapan. Okey. So number 7. Fairuz tak ada ke ni? Yang ini pun saya baru je ajar. Rasanya tak? Kan? Soalan ni memang macam untuk revise apa yang kita belajar sepanjang 2-3 minggu ni. Ingat lagi tak? Cara nak melukis simbol merujuk kepada prinsip dalam unjuran ortografik. Okay? So prinsip unjuran yang pertama tu untuk I tu, dia adalah prinsip unjuran. Apakah dia? Unjuran sudut. Apa boleh bagi jawapan? Hari tu saya dah explain. Anybody? Pertama. Yes, pertama. Macam mana you nak kenal pasti yang ini adalah unjuran sudut pertama? You tengok antara kedua ni awak dah tahu. Boleh tak awak explain macam mana boleh awak confirmkan itu adalah jawapan dia untuk yang I ni? Anybody? Macam mana bila tengok ni adalah unjuran sudut pertama? Ke awak teka-teka? Which one? Cepat. Macam mana? Macam mana you nak tahu dia? Itu saya dah cerita kan? Oh, solo. Ya, lampu sulu yes. Tapi di sini macam mana awak nak recognize? Okay. Awak boleh tahu itu adalah unjuran sudut pertama. Macam mana kalau orang tanya, how are you going to explain this? Macam mana you nak explain? Kata tu adalah unjuran sudut pertama. Takkan main tengok, hafal je. You kena ada explanation lah. Okay. Saya jelaskan sekali lagi Okey, bila awak nak tentukan unjuran sudut pertama ataupun unjuran sudut ketiga, kedudukan mata awak seolah-olah awak observe dari arah sini. Nampak tak? Observe dari arah mata. Ni bulu mata. Okey. Ain betul tak Ain? Boleh lah Okey, dia observe dari sini. So bila dia tengok objek, ni objek lah. Okey. Ni adalah objek. Dan yang di belakang objek adalah image. Okay? Dan yang ini adalah dia punya image. Okay, bila dia tengok objek dan image terdapat di sebelah belakang objek. Okay? Konsep yang awak nyatakan tadi tu adalah lampu suluh. Betul lah. So dia adalah unjuran sudut yang pertama. Okey, image dilukis di sebelah belakang objek. Itu adalah pertama. Okey, tapi kalau kedudukan mata awak, kedudukan mata kita masih tempat sama
Okey, kita tengok sini. Ini adalah objek. Okey, ini adalah objek. Mata kita masih tengok dia, masih tengok objek. So, dia punya image kita akan lukiskan di sebelah hadapan objek. Ini adalah konsep kamera. Okey, so bila awak nampak objek dan image tu dilukis di hadapan objek. Okey, ingat ni mata awak. Okey, so ini adalah unjuran sudut yang sudut ke berapa? Unjuran. Tulis bagi lengkap Jangan awak hanya tulis pertama ketiga. Okey, kita tak boleh nak bagi markah. Sebab pertama ketiga apa benda? Okey, boleh jelas Ini adalah unjuran sudut yang ketiga. Okey, ada sekarang dah boleh bagi tahu kat saya macam mana kalau orang minta awak terangkan. Macam mana you nak bezakan? Senang je, kedudukan mata kita kat sini, kita tengok objek. So kalau image tu dilukis di hadapan objek, itu adalah unjuran sudut ketiga. Okay? Tapi kalau mata awak di depan sini, awak tengok objek, image dilukis di belakang objek, maka itu adalah unjuran sudut yang pertama. Itu sahaja. Okay? So yang ke-8. Ke-8 dia minta apa? Dia tanya apa di situ? Rajah 5 menunjukkan sebuah bulatan yang bertangen dengan satu garisan. Namakan istilah. Apa benda tu? Apakah garisan tu? Garisan ni memang sangat-sangat penting, terutama dalam tangen. Okey, apa nama garisan tu? Normal. Garisan normal, pandai pun. Okey, A adalah garisan normal. Garisan normal ni penting Apa tujuan garisan normal dilukis? Apa tujuan dia? Tahu garisan normal je tapi tak tahu apa guna dia. Okey, apakah tujuan utama garisan normal tu perlu dilukis? Sebab apa? Okey, dalam kes Rajah 5, kenapa perlunya awak lukis garisan normal? Nak buat jejari dah. Yes, nak buat jejari supaya jejari awak tu dia kena pada mana? Titik tangen di sini. Kita tak nak you punya jejari lari pergi kat sini ke, pergi kat sini ke. Dia kena straight sebab tu di sini mesti ada sudut pelengkap. L mesti 90 darjah. Okay? So dia ada sebab kenapa garisan normal perlu dilukis. Kalau tak ada garisan normal, awak tak boleh dapat titik tangen dan jawapan yang awak bagi tu dia tidak tepat lah. Okey, apakah nama garisan ni pula? Apa nama garisan ni? Tadi garisan normal. Ni garisan ni apa nama? Garisan tangen. Yes, ini adalah garisan tangen. So nama-nama dalam bulatan awak kena mahir lah. Okay. Dan tadi tu saya dah bagi tahu yang ini adalah titik tangen. Nampak macam simple tapi bila exam ramai yang keliru tak boleh nak jawab. Boleh setakat tu? Okey, ada soalan kau? Ni periksa akhir tahun ni dah bosong. Sebenarnya nak bagi buat tapi tak jadi buat. Okey. Soalan nombor 9. Okey. Apa nama garisan yang dilabelkan dengan X? Nyatakan ciri segitiga yang berlabel X. Okey. Garisan tu adalah garisan apa? Pernah jumpa tak soalan yang macam ni untuk soalan bahagian B? Garisan pendengar betul. Pernah tak? Yes. Okey. Yang X ni adalah garisan penengah. So dapatlah 1 markah. Okey. Ni semua garisan penengah ni. Ni garisan penengah. Ni garisan penengah. Okey. Ni pun garisan penengah dia. Penengah tu adalah penengah antara setiap sisi dia lah. Kalau you labelkan ni A, ni B, ni C. Yang kita buat segitiga penengah yang ada A, ada B, BB, ada CC.
Ingat lagi tak? Yang bilik A paling panjang tu kita akan letak di sebelah bawah. Kita bahagi kepada 1, 2, 3. Ingat lagi ke tak? Guys. Ingat. Ambil ni bawa pergi sini. Okey, panjangkan dia. Okey, bibi buat lagi bibi. Okey, lukis lagi 1, 2, 3. Bawa pergi sana. Okey, bawa pergi sana. Okey, kita nak ambil jarak tu. Okey, hopefully awak masih ingat lah. Okey, jarak ni pun boleh ambil, kod depan pun boleh ambil. Mana-mana lah. Sisi pun sama. So, kita tandakan. Okey, harap awak masih ingat lagi ya cara nak bina segitiga penengah. Bila mana ini diberi pada awak. Okey, so jangan lupalah sebab markah dia kalau minta you lukis pada bahagian B, dia akan berada sekitar markah 10 ke 15. Okey, so kena tahulah, kena hafal kaedah dia. Okey, soalan 10. Soalan 10. Okey, 10 kita. Sekejap. Okey, soalan 10. Saya ingatkan tadi soalan 10 tadi tanya pasal bumbung. Tu yang saya tersilap info tu. Okey, so soalan nombor 10. Tengok dia minta pada awak. Yang ni pun baru je belajar sangat-sangat. Betul tak? Kita belajar baru sangat. Okey, apa dia A tu? Yang ini Oblik. adalah lukisan yang ini adalah lukisan oblik So dia minta awak clarify ketiga-tiga jenis oblik yang dah awak belajar. So nak cari jawapan you kena refer pada dimensi, ukuran dimensi yang diberi dalam soalan. So apakah A? Oblik Cavalier. Yes, A adalah oblik Cavalier. Okay, Cavalier Okay, B dia apa? Oblik arm. Oblik arm. Ni adalah oblik arm. Oblik arm tu berapa? 3/4 daripada Yes, saiz asal. 3/4 daripada saiz asal iaitu dia punya kedalaman iaitu depth. Okay. Dan yang ketiga adalah oblik Kabinet. Dia adalah separuh dari D awak. Yang ni you kena tahulah. Awak kena mahir. Boleh setakat tu? Boleh. Boleh, soalan senang je. Rugilah tak buat soalan apa? Akhir tahun Betul? Saya tak boleh dapat full mark ni. Okey, rajah 8 menunjukkan pembesaran mengikut nisbah sisi jadual. Okey, jadual dia bagi, okey dia minta susun langkah. Okey, so susun langkah. Boleh Rajah 8 boleh dia adalah nisbah sisi. Okey, kita tengok pada langkah dia. Okey, rajah saya tak tunjuk lah sebab saya nak besarkan dia punya ni jadual. Okey, ingat tadi adalah rajah pembesaran. Okey, dan dia bagi dekat awak nisbah sisi sahaja. So dengan saya nak cari yang nombor 1. Which one will be our first step? Yang ketiga. Okey, yang ketiga. Okey, awak kena pilih A sebagai pusat pembesaran, panjangkan AE, bina garisan condong dan bahagikan kepada 4 bahagian. Okey, 4 bahagian yang sama. Kita tengok pilih A tu di mana. Okey, pilih A tu di sini. Kat sini. Nampak? Okey, A di situ. And then, dia kata bahagi kepada 4 ni lah. Okey, boleh nisbah dia. Okey, itu adalah yang pertama. Ini nombor 1. Okey, yang kedua yang mana pula? Yang pertama. Bagi pilihan dekat awak yang jawapan akhir sahaja.
Bina garisan pancaran ABACADAE dengan membina garisan 3E dan garisan selari dari titik 4. Titik E diperolehi dengan membina garisan yang selari. Awak kena baca, lepas tu you kena tengok raja di atas lah. Okey, awak kata yang mana satu? Nombor 2. Last kali. Last kali Dah selesai awak buat ni. Okey, awak bina garisan 3E selari dengan titik 4. Di sini. Okey, so betul lah. Ini adalah part yang terakhir. So ni akan jadi nombor 2. Okey, dan yang ini akan jadi nombor 3 awak. Awak susun dengan betul di sini, awak akan dapat 1 markah, 2 markah, 3 markah. Okey. So soalan minta kita susun langkah ni kerap kali di soal lah. Okay, so awak kena baca betul-betul dan kena tengok dia punya drawing ataupun grafik yang ada lah. Okay, ni pun senang saja. Nyatakan kaedah yang digunakan untuk bina parabola. Kaedah apa ni? What sort of kaedah untuk soalan ini? Segi 4 tepat. Ya, kaedah segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Elips ni parabola Okay, kalau elips kita pakai apa pula? Bulatan sepusat. Yes. Okay, bulatan sepusat. Okay. So macam tu lah. Bila ada soalan yang macam ni, awak kena keluarkan apa lagi yang awak ada partner-partner dia. Okay, kalau parabola. Okay, parabola kita gunakan kaedah segi 4 tepat. Dan kalau elips kita gunakan kaedah apa tadi? Bulatan sepusat. Yes, bulatan. Kaedah bulatan sepusat. Okey, saya ada soalan lagi. Okey, kalau untuk parabola, apa istilah yang penting yang perlu awak tahu dalam parabola? Can you name it? 2 of it. Apakah ia? Parabola. Dengan paksi simetri. Yes, very good. Mercu di P dan yang ini adalah paksi simetri. Pandai dah tu. Belajar waktu PKP pun dah memang terror dah. Okey. Untuk elips pula, apakah istilah-istilah yang perlu awak ketahui bila tengok je elips dalam mind awak, dalam minda awak dah dapat bayang dah. Apa benda kah itu? Apa dia? Sector. Sector benda dah. apa pula? Apa benda? Paksi minor. Paksi major. Paksi major dan Minor. paksi major. Okey, dan juga paksi minor. Istilah-istilah antara kedua ni awak kena mahir lah. Boleh tak setakat ni? Kalau kata tak baca buku dah, terus jawab soalan periksa, boleh dapat full ni. Setakat ni ada orang yang salah tak? Setakat nombor 12. Ada tak? Hello? Ada ke yang Ada. macam-macam? Ada. Ada nanti awak kaji balik lah kenapa salahnya tu Okey. Okey, nombor 13. Okey, soalan 13 Okey, soalan ni kerap. Tadi segi 3, sekarang nak segi 4 pula. Segi 4 selari, segi 4 sama. So kalau segi 4 sama tu, apa dia punya ciri dia tu? Tenang je kan? Sisi sama panjang. Yes. Okey, perkataan sisi tu kena ada. Okey, sisi. Sama panjang. Okey, sisi dia adalah sama panjang. Sama panjang. Okey, apa lagi yang ada pada segi 4 sama? Sudut dalam adalah tepat. Okey, yes. Ni segi 4 sama Okey, sudut apa lagi yang ada selain daripada, sebab dia ada banyak kan, ada beberapa di sana. Okey, kalau you namakan okey, macam ni.
Boleh tak kalau saya kata yang Khairi cakap tadi dah betul. Kalau ni semua segi empat, mestilah dia 90 darjah. Dia tak sama dengan selari, itu perbezaan dia. Betul? Kalau segi empat selari dia segini ha. Okay, tak ada yang 90 darjah. Betul lah. Yang Khairi cakap tadi, sudut dalam dia adalah sudut tepat. Yes. Kalau saya tulis yang ini boleh tak? Kalau saya tulis jumlah, okay, sudut, okay, jumlah sudut bersebelahan, okay, adalah 180 darjah. Boleh terima ataupun tak boleh? Boleh ke tak? Boleh tak? Boleh. Boleh. Inilah sudut yang duduk betul, sebelah dia. Yang ini dengan yang ini bila you top up dapat 180. Yang ini dengan yang ini kalau you top up dapat 180. Yang bersebelahan. Okey? Dia tak kata jumlah semua sudut. Maksudnya ni pairing je lah. So ni boleh terima, yang Khairil tadi pun boleh terima. Okey? So segi empat selari macam mana pula? Macam mana pula berlaku pada segi empat selari? Apa yang perlu, apa yang boleh awak statekan di sini? Sisi yang duduk bertentangan. Bertentang dengan dia. Okey, sama panjang. Betul tak? Betul ke salah? Yang duduk setentang dengan dia. Yang ini, ni dengan yang ini. Samalah kan? Okay, so yang ni pun, yang ni. Dengan yang ini, dia adalah sama panjang. Okay, any other thing else? Ada apa lagi? Okay, awak juga boleh tuliskan untuk segi empat selari, sudut apa? Dia kira dengan sudut dah. Sudut dalaman. Okey, apa yang berlaku pada sudut dalaman? Siapa tahu? Kan siapa yang tahu? Adalah sudut apa? Ni, sudut dalaman tu. Sudut. Berapa sudut dia? 180. Sudut dia adalah sudut tepat juga. Nampak tak? Bila dia adalah selari. Okey. Segi empat selari. Bila disambungkan garisan ini. Di sini adalah 90 darjah. Semua ni adalah 90. Di tengah dia. Boleh ya? Itu adalah untuk segi empat selari. Betul ke salah tu? Kita tengok nombor 14 dan habis. Okey, nombor 14. Senangnya. Awak jangan bagi dekat saya orang kata bukaan sudut tu berapa sebab dalam exam ada yang bagi jawapan kat saya 30 darjah, 45 darjah, kita tak nak. Dia minta awak namakan sudut. Okey, bukan bagi nilai sudut. So, sudut X adalah sudut. Apakah nama sudut X? Tirus. Nama? Tirus. Sudut tirus. Okey. Sebab apa sudut tirus? Nilai dia adalah kurang dari 90 darjah. Okey, apakah sudut Y?
Reflect. Sudut reflect. Okey, dia adalah sudut refleks. Azan. Okey, sudut refleks. Boleh setakat tu? Okey, saya habiskan soalan nombor 15. Apa gunanya? Kegunaan pandangan tambahan. 3 markah tau. Takut tak boleh jawab betul. Okay. Anybody can give me the answer here. Menentukan panjang sebenar. Yes. Very good. Okay. Menentukan panjang sebenar. Lagi? Sudut. Menentukan sudut Okey. sebenar. Pandai. Ni saya je tulis macam ni, awak jangan tulis macam tu. Awak kena tulis penuh. Okey. Sudut sebenar. Awak tulis penuh. Boleh? Mesti ada perkataan kat belakang ni, mesti ada sebenar. The actual one. Okey, ada lagi? Saya nak jawab yang last. Cepat. Dah baru tadi angkat tangan. Fairuz ada ke? Feroz ada Ego. Okey, Fairuz jawab. The last one. Cepat Feroz, cepat Feroz. Fairuz Razali. Terus aduh baru senyap dah. Mana Encik Razali? Encik Razali. Kan? Anak Encik Razali. So what's your answer? The last one. Bentuk. Yes. Okay. Boleh juga awak tuliskan dia bentuk. Sebab memang kita explain dekat awak hari tu sama ada dia bentuk. Ataupun boleh juga awak tuliskan dia sebagai size. Tapi jangan lupa mesti ada perkataan sebenar. Apa-apa pun mesti ada sebenar. Boleh setakat tu? Boleh. Boleh ya? Okey. Untuk soalan yang berikutnya, okey, untuk soalan bahagian B, okey, ingat, saya nak awak buat dalam kertas mana-mana lah. Okey, tak semestinya, sekejap saya stop.